Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Um, Pada hari ini kita akan belajar lab 11 Translating C codes to MIPS. Okay, by the end of the practical, students should be able to understand MIPS assembly language from samples of programs and then write a simple assembly programs and then transform a simple C++ program to an assembly program code. Untuk lab 11 ni saya akan pecahkan kepada dua. Okay, kita akan mulakan dengan C code yang agak simple lah. Kita akan buat yang very simple one. Okay, so for the first part adalah saya akan kenalkan tentang penggunaan syscall. Okay, so kenapa kita nak gunakan syscall? Adalah untuk input output, yang mana bila kita panggil saja syscall ni untuk print value, kita nak print lah apa-apa value, tak kisahlah karakter ke ataupun integer. So kita nak dia print kepada monitor console. And then kalau input pula kita nak dia read values from the keyboard service. So to request a service, kita perlu load the system call code into a register V0. Okay, so this is a specific registers lah yang kita akan gunakan dalam syscall kita. Nanti kita akan tengok dekat mana dia punya specification, yang mana register yang kita perlu pakai. Okay, and then the arguments into the registers tu sama ada A0 ke ataupun A3. Okay, bila kita sebut argument, kita masuk pin sekejap. Masuk pin. Okay, bila saya sebut tentang argument, dia sebenarnya macam kita hantar function. Okay, bila kita nak hantar function, kita perlukan argument. So contohnya kalau ini adalah main dekat dalam awak punya C++, and then awak nak hantar add. Okay, bila awak hantar add 3, 4 kita macam tu kan. And then yang ni kita tutup untuk return 0 daripada main ni lah. Lepas tu baru kita akan panggil function void. Macam tu. Void add macam tu, integer x, integer y. Something like that. So, yang ni adalah parameter yang kita hantar lah. Okay, arguments into tu bermaksud ini adalah argument yang kita hantar kepada function. Okay, so it's also the same untuk kita punya QtSpim ataupun kita punya MIPS. Apa argument yang kita nak masukkan dekat dalam tu. Okay, supaya kita bila kita hantar je kepada syscall, dia syscall akan terus aware. Okay, so this is the value yang kita perlu hantar lah untuk apa yang saya nak buat. Saya nak print ke ataupun saya nak read macam tu. Okay, so so look at the right side. Right side ni adalah CPP file. So lab 11-1 .cpp is a coding that prints the sum of two numbers entered at runtime by the user. Bermaksud coding ni dia akan request daripada user untuk masukkan dua nombor. Jadi variable yang dia akan pakai adalah T0, okay, to hold the first number. Saya saja je gunakan T0, T1, T2 supaya awak boleh nampak bila kita convert ke dalam QtSpim ataupun MIPS, awak boleh just directly terus gunalah. But, okay, for other type of test, katakan ataupun other type of coding, awak still boleh sebenarnya mapkan T0 ni untuk map kepada X, T1 tu map kepada Y, kita kata macam tu. Kemudian store tu bermaksud result, kita T2 tu kita masuk dekat dalam Z, kita kata macam tu. So it boleh aja. Yang penting awak dah mapkan siap-siap lah. Okay. So kalau dalam C, okay, .cpp file, dia menggunakan namespace kan. Kemudian kita punya main ada integer macam tu. Okay, so and then dia punya declaration, kita kena declare T0, T1, T2 tu sebagai integer. Whereas kita punya register tak perlu declare. Okay, because it can hold any value. So that's why kita tak ada declaration dekat sini. Kalau kita perasan dekat sini tak ada declaration pun. Alright. Char. Okay.
char ni adalah untuk kita masukkan command. Contohnya char 20 ni in string, input a positive integer /n/n, katakan macam tu kan. Okay, kemudian kita see out in string. Okay, so kita nak keluarkan dia punya instruction tu. Okay, so kita gunakan satu string punya command lah. Okay, but the usual style adalah awak boleh je terus see out and then buat code and then something, right? But kalau dekat dalam QtSpim, dia kena declare juga. Okay, dia kena masukkan string ni ke dalam satu kita panggil satu variable lah, ataupun kita kata satu constant yang mana yang dia boleh akan simpan ASCII Z. Okay, kemudian so dekat dalam coding C ni kita akan keluarkan cout tu lah string apa yang kita nak keluarkan, iaitu input a positive integer. Okay, so kalau dekat dalam kita punya assembly, okay, register yang kita akan gunakan adalah register yang sama seperti yang saya terangkan tadi. So T0 adalah untuk simpan first number, T1 simpan second number, T2 akan simpan result. Okay, so it will be the RD lah, register destination, kepada sum of T0 and T1. Okay, kemudian untuk string yang saya katakan tadi yang dia simpan, okay, command tersebut tu, okay, dia ada letakkan data pada segment.data. Okay, so kita declare pada variable yang sama, iaitu kalau macam dekat dasi tu kita gunakan in string kan. Jadi untuk kita punya assembly language, kita gunakan in string juga. Kemudian .ASCII Z, and then kita masukkan input a positive integer. Okay, so let's do the assembly language. Okay, so kita akan masukkan macam ni. Okay, kita akan start dengan lab11.asm. Macam tu 11.1.asm prints the sum of two numbers entered at time. Macam tu by the user. Okay, so kalau biasa-biasanya, okay, kalau ni sebab saya buat word wrap kan. So kalau saya tak buat word wrap, dia akan jadi macam ni lah, dia jadi one line lah. But for the sake of macam kalau katakan saya enter, katakan macam tu kalau saya enter, okay, if I enter it, okay, macam ni, enter macam tu, you have to put your hashtag lah. Kemudian variable. Okay, so kita akan start dengan T0 to hold the first number, and then register T1 to hold the second number. Okay, saya terpandang sikit supaya boleh nampak perbezaan dia. Okay, kemudian register destination kita adalah register T2, yang mana dia akan to store the sum of T0 and T1. Right? So sekarang ni kita masukkan .data, yang mana kita nak hold the string tu in underscore string. Okay, so kita nak simpan command string, command yang kita nak bagi pada user. So kalau char, kita simpan dia sebagai, ataupun kita declare dia sebagai ASCII Z. Kemudian kita masukkan input untuk positive integer. Contoh double dot \n. Don't enter jangan kita tap-tap-tapkan dia. Sebab saya punya ni adalah dalam bentuk one line lah. So it's just disebabkan saya punya screen agak kecil, so dia akan nampak macam ni. Okay, don't get confused lah.
Okay, so command saya cuma ada satu saja, input a positive number, positive integer. Kemudian saya akan terus masuk kepada dot text and then kita masuk main. Okay, so bila kita masuk main, okay, barulah kita akan start kat sini. Cout ni adalah dia nak print out prompt. Okay, cout ni adalah untuk print out prompt. Jadi, saya akan gunakan hashtag, tu kan, print, ataupun kita kata cout, okay, in string. So, bila kita nak dia cout in string, okay, bermaksud kita dia nak keluarkan dia ke command yang ni lah, input a positive integer. So kita dah boleh guna syscall. So li kemudian register v0, 4. Okay. So kalau yang ni cuba tengok pada syscall. Okay, ada table dekat page seterusnya. Okay, yang mana dia ada service, dia ada argument, okay, ada result. So saya nak print in string. Kena dapat cout in string kan. Jadi kalau saya nak print satu string, okay, yang saya dah simpan dekat dalam satu variable nama dia in string tu. So apa yang saya buat adalah saya akan ambil command print string ni. Okay, kemudian loadkan. Okay, loadkan service print string ni, iaitu kita punya syscall number adalah 4. Okay, V0 ni adalah kita punya syscall code number. Okay, it's called syscall code number. So 4 ni kita akan load dia ke dalam V0. So saya akan buat li V04. Okay, kemudian saya buat hashtag load for to syscall print string. Okay, so don't worry. Yang ini saya punya dia akan jadi one line lah. So right now saya nak dia ni sahaja. Okay, so sekarang ni bila saya dah load, so dia akan jadi dia dah sekarang ni dah dalam keadaan dia tengah panggil syscall. Okay, dia tengah panggil syscall. So apa yang saya nak print, dia kata itu apa yang saya nak print. So argument saya, okay, argument saya tu ialah in string ni tadi. Okay, yang saya telah declare pada dot data. Okay, saya tunjukkan kat mana saya punya dot data ni kan. Ni dot data saya, ni saya punya declaration. So jangan lupa letak double dot kat belakang, kat depan dia tu. Saya lupa pula. Okay, so letak double dot macam ni. Nampak tak? So double dot. Okay, so kita letak double dot macam tu. Okay, so sekarang ni dia dah jadi satu constant lah, atau kita kata variable string. So sekarang ni saya nak panggil. Okay, saya nak panggil in string ni. Okay, masuk dekat dalam saya punya argument register. Kita panggil argument register, maknanya string punya variable ni. Okay, kita akan loadkan dia ke dalam A0. Supaya A0 ni dia akan terus hantar. Okay, ataupun dia kata dia akan load kepada monitor. Okay, dia akan load kepada monitor. So, apa yang saya buat adalah load address kita panggil. Okay, remember, any variable that whole string, bermaksud dia data dia tu sangat panjang kan. Jadi, apa yang dia buat adalah kita pointkan address tu. Okay, kita pointkan in string tu kepada argument punya register. So, register A0, kita pakai register argument yang sama. Register A0, apa yang kita nak load? Kita nak load underscore in string. In underscore string. Macam tu. So, in this case, kita nak load in string to register A0. Okay. So, ini kalau dia dah kita dah hantar argument.
So next adalah barulah kita akan panggil syscall. Okay, kita akan panggil syscall. Macam tu. So dia akan jadi syscall. So saya panjangkan sikit. So this is what it looks like. Okay. Pause. Okay. So ini baru saja kita nak prompt the instruction input a positive integer. Kita belum lagi nak minta dia baca integer. So the best way adalah kita buat one by one. So saya savekan dulu. Kita savekan. Kita buat dekat dalam, let's do this in tutorial lab 11. Okay, and then kita simpan dia sebagai lab 11.1.esm, save as all file, and then I will save it. Kemudian buka tutorial 11. Okay, syscall input a positive IC. Okay, so saya lupa. Syscall cout. Okay, saya baru perasan. Kalau kita letak string ataupun char, okay, disebabkan data tu adalah dalam bentuk .ascii, so saya terus buat double quote kan. So dah buka double quote, jangan lupa belakang tu kita kena tutup quote tu juga. Okay, so savekan semula. Okay, so saya abort sekejap. Abort. So kita start balik lagi sekali. Okay, so baru dia boleh run lah. Alright. Dia ada dua cara lah. Maksudnya kalau kita nak tengok coding tu jalan ke tak satu-satu, kita akan buat F10 lah. But after we have finished the coding, so kita dah boleh gunakan button play ni nanti last sekali. So sekarang ni kita just nak tengok aja coding tu dia working or not lah. So sekarang ni saya dah load 4 ke dalam syscall. Okay, and then load apa immediate, nampak kan? LA tu adalah load apa immediate sebenarnya. Okay, so kemudian saya loadkan in string. And then kalau kita tengok kat sini, data kita nampak tak? Input a positive integer tu berada pada alamat 1001. Okay, so A0 ni dia akan simpan alamat ni. Kita masuk hexadecimal, awak akan perasan. Okay, dia simpan alamat sahaja. So data tu nanti dia akan point. Okay, dia akan point pada, maksudnya register A0 akan point pada alamat 1001 yang mana dia akan boleh extract sahaja ataupun kita kata kita load the string tu lah nanti. Okay, and then F10 kan dia. So dia dah run. Tapi dekat mana kan? Okay, pergi dekat Qt-Spim, ada dua window. Satu Qt-Spim dan satu lagi adalah console. Okay, so if you look at the console tu, ini input a positive integer. Kemudian ada double quote kan. So dia sepatutnya kita jangan letakkan double quote tu lah. So kita akan letak semicolon. Sepatutnya kita terus tutup dengan double quote sahaja. So ni command ni adalah input a positive integer. Okay. So yang ni di aspek kita akan masukkan data, tapi sekarang ni coding kita baru setakat keluarkan command sahaja. So yang ni kita buang semicolon tu. Alright. So the next part adalah kita nak dia baca. Okay. So kita nak dia cin T0. Jadi kalau kita nak dia cin T0 ni, okay, actually dia melibatkan syscall lagi sekali. Okay. So syscall kalau macam tu kita akan run the coding tu sama macam dekat dalam nota.
So untuk dia baca get first number from user dia tentukan put into T0. Jadi kalau kita nak dia read integer, okay, apa yang dia perlukan adalah dia kena baca. Okay, so bila dia nak baca, kita akan tengok dekat sini dalam services, print dia tak nak. Sebab kali ni kita C-in. C-in tu bermaksud kita read integer. So saya pergi dekat bawah ni, nampak dekat bawah ni. So get the first number from user and then put it into T0. So kalau kita tengok kat sini, kalau kita nak dapatkan nombor daripada user, bermaksud value tu kita nak dapatkan daripada keyboard kan. So user akan masukkan nombor daripada keyboard. Jadi dia kena baca. Okay, so bila dia kena baca, kita ambil read. Okay, so apa yang kita nak read? Kita nak read integer. So baru yang ni kita akan bezakan sama ada dia integer ke, kita nak baca float ke, kita nak baca double punya numbers. Double tu adalah nombor nombor panjang nombor titik nombor panjang. Nombor titik perpuluhan yang panjang. And then read string. Kalau dia kena baca string punya value daripada keyboard. Tapi buat masa sekarang kita just nak dapatkan number sahaja daripada user. Jadi kita akan read integer. Kita masukkan value 5 ni lah. Okay, kita masukkan 5 ke dalam V0. Okay. So 5 ke dalam V0. So register V0 ni adalah dia terima arahan syscall nanti. Kalau kita trigger saja syscall, dia terus macam tu. Dia terus akan baca kod apa yang untuk dia syscallkan. Okay. So load 5 to syscall argument. Okay, syscall to syscall read underscore integer. Kemudian baru kita syscall. Kalau dekat print string, kita loadkan kod syscall dulu, kemudian loadkan alamat, baru kita panggil syscall. Tapi kalau untuk kita read integer, kita loadkan syscall kod 5, and then panggil syscall, kemudian barulah kita move. Gitu move register T0, register V0. Okay, at this time, command yang last ni, yang terakhir ni, kalau kita tengok kat arrow tu dia bagi tahu the value key in which from the keyboard automatically will be stored temporarily in V0. And then we move the number daripada V0 tu ke dalam T0. Ni nampak ni. So, move, okay, value V0 to register T0. Kita kata macam tu So, kita akan buat macam tu. So, kita save sekejap. And then, let's stop the let's stop the coding. Kita start balik. Okay, so sekarang ni kita F10 kan dia. Okay, see? Dekat sini, dia akan request input a positive integer. Don't put it yet. Sebab kita belum lagi syscall. So, kita sekarang dah masuk ori ni. V0. Okay. So, syscall code kita dah jadi 5. So, bila saya tekan F10 lagi sekali, dia akan pop up the console. Masa ni lah baru saya akan masukkan number. So, saya nak masuk 7. Lepas tu saya press enter. Automatically dekat screen QtSpim kita, dia dah move ke bawah ADDU tu tadi. Okay. So, kalau kita buat command move, actually sebenarnya dia addkan register T0 dengan register 0. Okay. Value daripada register 2 ni adalah kita punya V0. Okay. Register V0 kita adalah register 2. Okay, kemudian tambahkan dengan register 0 yang mana 2 tambah dengan 0. Contohnya saya letak 7 7 campur dengan 0, kita akan dapat 7 balik. Okay, so saya tekan F10 semula. Awak akan perasan register 8. Okay, dah simpan value 7. Okay, so dah simpan value
7. Okay, so sekarang ni kita tengok balik. Okay, so kita sambung pula. Okay, it is the same style. Okay, the same steps. Kalau kita perasan, yang second part adalah kita see out lagi sekali in string and then see in lagi sekali T1. So, kita akan follow benda yang sama. Kita nak dapatkan second number from the user and then put it into T1. Jadi, apa yang kita akan buat adalah kita copy balik yang ni. Macam tu. Kemudian, kita savekan dia. Okay. So, kita letak satu komen kat situ. From the user to get the second integer. So, kita prompt dulu see out in string and then kita kali ni kita tak nak see in kepada T0, kita nak dia see in kepada T1. Jadi, bila kita syscall saja, sebaik saja syscall dan user masukkan value, okay, value daripada keyboard dia akan masuk ke dalam V0 dan kemudian kita hantar dia kepada T1. Macam tu. Okay, so sekarang saya dah ada 2 value. Okay, so kita check dulu Kita check dulu value tu jadi ke tak kan. So kita pergi kepada Allahu Akbar. Saya tertutup pula saya punya ni Qtspim. Tapi kita buka balik. Okay, kita buka. Okay, so sekarang coding saya dah jadi panjang. So saya F10 kan dia. Okay. So kita masuk balik. F10 lagi. Ni baru nak masukkan nombor. Saya masuk 7. And then F10, 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 F10. So, dia akan minta awak masukkan lagi sekali input positive integer. Dan bila saya F10, saya masuk contohnya 12. Macam tu. Dan kemudian saya F10 kan lagi. Kita akan nampak 7 dekat T0. C tu 12 C tu adalah 12 dalam desimal. Nampak ni? 12 dekat dalam T1. Okay. So, sekarang ni value kita dah masuk dekat dalam register T0 dengan T1. Sekarang, apa yang kita perlu buat adalah, dia kata, store the sum of T0 and T1 to T2. Jadi, apa yang kita buat adalah, once kita dah load the value dekat dalam T0 and T1, okay, so add. Okay. Add T2 sama dengan T0 tambah T1. Okay. So, saya akan buat ADD. Macam tu Ataupun kita gunakan ADDU sebab kita tak nak ada overflow. So, kita pakai ADDU. ADDU register T2, register T0, register T1. Saya salah ni. Sebenarnya saya nak buat register T. Okay, so sekarang ni saya dah add. Okay, so once saya dah add, sekarang ni saya nak print the result. Okay, saya nak print the result. So, bila lepas kita tambah, kita nak keluarkan hasilnya tu. Jadi, apa yang kita akan buat adalah command tu kita kena result dia dekat dalam T2 kan? Okay, result dalam T2. So, kita tengok dulu syscall. Ni. Okay. Tengok dekat muka surat 160. Okay. So, dalam muka surat 160, kita nak print the result. Okay, print the result. Okay. So, bulatkan yang print integer ni Bulatkan yang print integer. Okay, so bulatkan yang print integer.
Okay, so sekarang kita nak dia coutkan T2 tu tadi kan. Jadi kita nak dia print integer. So apa yang kita nak print? Macam tu kan. Daripada argument A0 tu, kita masukkan result T2 ke dalam tu. Jadi yang pertama adalah kita move kan the result value ke dalam argument kita A0. Jadi siapa yang saya buat adalah print out result. Macam tu. And then, saya movekan dia register A0, register T2. So, apa yang berlaku adalah, okay, move the result, okay, to argument register A0. Okay. So, bila saya dah movekan dia, barulah saya akan panggil syscall code saya. Load immediate. Macam tu. Register V0. Okay, so kita nak load servis yang mana? Print integer adalah pada servis 1. So, kita letak 1 macam tu. Jadi, kita kata load 1 to syscall print integer. Okay. Print integer. Okay. So, bila kita dah panggil, kita dah loadkan code, syscall code tu, baru kita panggil command syscall. Okay. Panggil command syscall. Okay. Last kali adalah, okay, kena ingat, kita nak exit. So, bila exit, saya pun masukkan command exit the program. So, apa yang saya buat adalah load immediate, register V0. Ni saya ingat. 10 tu adalah untuk kita exit lah. Yang ni awak boleh tengok pada page 161. Okay, so 161. Ni ada error sikit. Kalau tengok dekat last ni. Ni nampak ni. Dia salah. Yang ni. Saya nak masuk kat situ. Okay, so kalau exit, kita buat je load immediate command 10 ke dalam V0 untuk kita syscall untuk exit. Kemudian baru kita exit lah. Okay, baru kita buat syscall. Kita call the syscall to exit. So, kita buat load 10 to syscall exit. Kita buat macam tu So, once kita dah syscall, ni kira dah habis ni. Okay, ni kira dah habis. So, apa yang kita kena buat adalah kita load balik lagi sekali dan masukkan. Okay, so it was supposed to be benda ni complete. Jadi, apa yang saya buat adalah saya boleh tekan run sahaja terus. Okay, kita tekan button run dan dia akan terus keluar dekat sini. Input a positive integer. So, saya letakkan 5 and then saya enter. So, and then dia minta lagi input a positive integer. Saya letak 7. Okay, kemudian saya enter. Okay, cuma result je saya tak letak kan. Selalunya kalau macam dalam C++ tu kan kita ada the result of ni bla 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 kan. Okay, something number A dengan tambah dengan number B is equal to macam tu kan. That one require much more detail lah. But this one is a very simple one. How do you want to print string? Yang ni input a positive integer ni kan. Okay, how do you want to read integer? And then how do you want to print integer? So this is the basic one. Okay, for syscall. Okay, for syscall. Okay. So habis section pertama.